وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيد مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah, dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian Maqulatul Asyarah, iaitu kitab Mabda'ul Fikrah fi Maqulatul Asyarah karangan Tuan Guru Haji Abdul Qadir Sekam Fatani rahimahullahu ta'ala. Dan ini kita akan sama lagi insya-Allah pembahasan kita, iaitu berkenaan dengan Maqulatul Infial. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Adapun kelakuan yang hasil ia bagi suatu waktu tetapnya dan sudahnya, maka tidak dinamakan ayyan fa'ilah. Hanya ada kalanya dinamakan Maqulatul Kam, seperti tinggi anak kayu umpamanya. Dan ada kalanya dinamakan kaif, seperti panas bagi suatu. Dan ada kalanya dinamakan wad'in, seperti berdiri betul bagi seorang umpamanya. Hendaklah kita sandar dan ingat bahawasanya yang memberi bekal pada sekalian perkara itu ialah Tuhan yang satu sahaja. Kita tengok. Jadi kata musannif, adapun kelakuan yang hasil ia bagi suatu waktu, bagi suatu pada waktu ketika. Jadi kita maklum, jadi kita belajar Maqulatul Fi'li dengan Maqulatul Infial. Bila sebut Maqulatul Fi'li, iaitu sesuatu perkara itu memberi kesan satu perkara kepada satu perkara yang lain. Maksudnya sedang memberi kesan tu. Itu dia panggil Maqulatul Fi'li, ataupun kita panggil Maqulatul Ayyaf'ala. Maqulatun Ayyaf'ala boleh juga. Ataupun kita panggil Maqulatul Fi'li. Jadi Maqulatul Fi'li kita panggil menerima kesan ataupun memberi kesan. Memberi kesan satu perkara kepada perkara yang lain.
Seperti kita kata dulu, seperti api dengan air. Kita dah ambil, kita rebus air tu. Kita buka api, keluar api tu. Kita duk rebus tu, tengah merebus tu, dia panggil makulatul fi'li. Maka apabila tengah rebus, maka dia terima panas. Maka apabila dia terima panas, dia menerima kesan daripada membakar tadi tu, merebus tadi tu, dia menerima kesan daripada merebus tadi, dia jadi panas. Maka permulaan jadi panas tu dikatakan makulatul infial. Dia panggil makulatul infial. Maka bila dah jadi panas lama betul, dia dah, lepas tu kita tutup api, lepas tu jadi panas je. Tu tak panggil makulatul infial lah. Itu dia panggil makulat. Dia panggil makulatul kaif. Kita belajar dulu. Baik, tengok. Itu yang kita belajar pada minggu lepas. Ulang sekali lalu lah tu. Adapun kelakuannya hasil. Ini yang terjadi. Adapun kelakuan yang hasil ini yang terjadi, yang kelakuan itu. Terjadi tadi tu bagi suatu waktu, ini bagi suatu ketika, pada ketika lah. Waktu ni ini pada ketika. Bagi suatu ketika tetapnya kelakuan tadi. Dan sudahnya kelakuan tadi. Ini sudah ni selesai. Dan selesai bagi kelakuan tadi. Jadi apabila satu kelakuan, terjadi kelakuan tadi tu, pada satu ketika tu menjadi apa? Tetap. Ataupun dah selesai dah. Maksud kita dah tutup api dah. Dah selesai dah. Kita dah tak pasang api dah. Lepas tu kita tutup api tadi. Lepas tu dah ada panas tu. Itu panggil apa tu? Dia kata, maka tidak dinamakan ayyan fa'ilah. Itu dah tak panggil makulatul infial, tak panggil dah. Itu tak dipanggil makulatul infial. Baik. Jadi nak panggil makulatul infial tak boleh lah. Sebab apa? Sebab dia dah tidak ada terima kesan dah. Makulatul fi'li pun dah tak ada dah. Dia kena ingat, dia berlaziman. Bila ada makulatul fi'li, dia ada makulatul infial. Kalau sedang buat satu benda tu, kita panggil makulatul fi'li. Apabila terima kesan daripada kita buat benda tu, dia terus terima buat kesan. Itu panggil makulatul infial. Contoh kita kata kalau dalam musarraf, kasratu zujaja, fan kasara zujaja. Memecah oleh aku akan kaca. Kita kata memecah tadi tu, memecah oleh aku akan kaca. Apabila kita memecah akan kaca, maka terima pecah. Kesan tu, terima kesan pecah tu. Itu dia panggil makulatul infial. Adapun memecah akan kaca tu, memecah tu dia panggil makulatul fi'li, perbuatan. Perbuatan memberi kesan. Pembuatan memberi kesan, kemudian terima kesan tu, dia panggil makulatul infial. Dia panggil makulatul infial. Baik. Baik, tengok. Hanya ada kalanya kelakuan itu. Nya tu kembali pada kelakuan. Hanya ada kalanya ada kelakuan itu dinamakan kam. Ini masalah contoh lain, bagi contoh lain ni. Seperti tinggi anak kayu umpamanya. Anak kayu ni apa? Tulis, iaitu pokok yang kecil.
Jadi pokok kayu semasa mula-mula ditanamkan tu, eh, ha, dibesarkan dengan apa? Ditinggikan oleh tanah dan air. Jadi, maka tanah dan air itu meninggikan pokok kayu. Ni tengok. Ni dia bagi contoh ni, maklumatul kam. Kam ni apa? Ni kena ingat. Ini dia panggil makulatul kam. Ada kala ni dia boleh jadi makulatul kam. Kenapa kita kata dia ada kala dia boleh jadi makulatul kam? Jadi kam ni dia ada kadar. Jadi bila sebut kita kata tinggi pokok kayu. Tu ada kadar dia. Dia kalau ingat kam dua dulu dia ada kadar, ada adat, bilangan. Dia berbalik dulu balik. Maka di sini kita panggil di atas kadar. Kadar apa? Ukuran. Ukuran tinggi anak kayu. Tinggi anak kayu. Maka kita dah tinggi anak kayu tu, dia dah cacat dah. Itu panggil maklumatul kam. Ada pun pada peringkat awal. Peringkat awal pokok kayu tadi tu, kita duk tanam dia. Bila dah tanam dia, lepas tu, dia membesar. Maka bila sedang membesar tu, dia panggil maklumatul ni. Bila dia terima membesar, pada peringkat permulaan. Bila terima pembesaran tu, peringkat permulaan tu, kita panggil maklumatul infial. Apabila dah ada besar, dah ada panjang tu, dah besar, dah kekal gitu je, dia tak naik tu, kekal je, itu panggil makulatul kam. Macam ni lah. Ni kita ambil. Baik ni. Kita katakan ni pokok kayu lah. Maka apabila dia sedang membesar tu, tapi kita tak nampak lah. Dan kalau kita perhati lama tu, tak apa lah. Contoh kalau tengok bunga kan. Ataupun kita tengok jenis pokok kayu yang jenis kembang cepat. Allah Alam lah, kalau ada mungkin dalam seminit ya, kita boleh tengok syuk dia naik. Maka kalau dia tengah naik tu, sedang naik tu, nampak dia naik tumbuh-tumbuh tu, tu bagi maklumatul fi'li. Maka dia terima kesan tu, naik tu. Dia terima kesan naik. So, naik tu. Kita bagi maklumatul fi'li. Lepas tu bila dah tak naik dia kekal macam tu, besarnya tu, panjang itu. Itu kita panggil makulatul kam. Ada lanjutan. Ada kadar, ada ukuran. Tu kita dah bahas dulu makulatul kam. Baik. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Dan ada kalanya kelakuan itu dinamakan kaif. Ni maklumatul kaif pula. Jadi kalau kita tengok tiap-tiap benda, tiap-tiap 8 makulat, 7 makulat yang sebelum ni, semua dia berkait dengan maklumatul fi'li dengan maklumatul infial. Dia ada maklumatul fi'li, ada maklumatul infial. Contoh macam ni pula ni. Ada kalanya kelakuan tu. Kelakuan yang hasil tadi tu, ada kalanya tu dinamakan kaif. Yang ni dinamakan makulatul kaif. Lagu mana? Seperti panas bagi sesuatu. Dah jadi panas dah. Dia panas je. Tapi kita tutup api dah. Air ni air panas ni. Contoh kita buat air kopi. Pada peringkat permulaan tu, kita memanaskan tu. Kita memanaskan ataupun kita tuang air panas lah contohlah. Ataupun tak panas lagi. Sedang mana kita buka api. Sedang panas. Itu maklumatul fi'li.
Apabila terima panas. Oh, panas ni. Terima panas tu peringkat permulaan. Mula-mula sekali dia terima panas. Tak. Sebab dia memanah tu, makhluk fi'li dia cepat kan. Benda tu dia cepat berubah. Panas, dia panas sikit. Panas sikit tu permulaan panas sikit tu. Terima kesan panas sikit tadi tu. Kita terima kesan tadi tu, rasa panas. Terima panas tu. Itu dia panggil makhluk infial. Kemudian kita tutup. Duduk panas je. Duduk dalam keadaan panas tu. Apabila kelakuan di dalam keadaan panas tadi tu, maka dipanggil makulatul kaif. Dipanggil makulatul kaif. Dia panggil kaif mahsusah. Dia kaif cuma 4. Kaif nasiyah, kaif mahsusah, kaif apa? Kaif istidadiyah. Itu al-ikhtisar bin nafsi. Dia ada 4 semua kaif dulu. Kita belajar. Baik. Jadi di situ dia panggil panas bagi sesuatu. Tadi 3 kita boleh panggil itu. Ada maklutul fi'li situ pun ada. Maklutul infial pun ada. Ada maklutul kaif. 2 dah. Dan ada kala kelakuan tadi. Kelakuan yang hasil ia bagi sesuatu tadi tu. Ada kalanya tu dinamakan wad'un. Dia panggil makulatul wad'i. Seperti berdiri betul bagi seorang. Umpama seorang. Yang ini setelah mendiri kaki daripada duduk. Jadi bila berdiri tegak betul jadi kita mula-mula kita nak berdiri tu. Kita nak berdiri bangun je. Kita nak berdiri tu bila kita nak berdiri tu, nak pergi ke arah berdiri tu, kita panggil makulatul fi'li. Sejarah permulaan berdiri tu. Dia terima berdiri mula-mula. Permulaan. Bukan tengah-tengah. Dah berdiri, bila tegak dia terima kesan. Dia panggil makulatul infial. Ada pun berdiri, betul, berdiri tegak tu. Lepas tu. Itu tak panggil makulatul infial lah. Dia panggil makulatul wad'i. Dia panggil makulatul wad'i. Tu dia. Habis itu. Ini tak ada payah dia kata, hendaklah kita sandar dan ingat. Ni pula, tengok. Hendaklah kita sandar dan ingat. Ingat apa? Hendaklah kita sandar dan ingat. Bahawasanya, ingat tu dengan mana? I'tiqad. Tulis, ingat tu dengan mana? I'tiqad. Hendaklah kita sandar dan ingat ini i'tiqad. Bahawasanya yang memberi kesan pada sekalian perkara itu, yang memberi bekas, kesan itulah. Yang memberi bekas pada sekalian perkara itu ialah Tuhan yang satu. Tuhan yang satu saja. Tuhanlah yang memberi kesan tu. Hak jadi tegak tu, Tuhan yang memberi kesan. Habis itu. Ada pun yang dibicara di sini. Apa di sini? Yang memberi kesan tu. Yang kita kata, kita dah buat tu. Memberi kesan. Dikatakan sebagai majazi. Ini dikatakan sebagai isnad majazi sahaja. Isnad ni apa? Sandaran. Sebagai isnad majazi sahaja. Ini sebagai sandaran pinjaman sahaja. Sebagai kata pinjaman. Kita dakwa kata berlaku panas tu dengan sebab membakar. Itu dipanggil isnad majazi kalau ngaji balaghah. Jarana.
Dia panggil sandaran pinjamannya. Kata pinjamannya. Bukan yang memberi bekas tu Tuhan. Ada berkata kita kata yang membakar tu. Yang memanaskan tu api tu. Ya, kita sandarkan pada api kepada panas tu tadi tu. Itu sebagai isnad majazi saja. Bukan sandaran yang hakiki, bukan isnad hakiki. Ibaratnya ginilah. Kita kata kalau dalam ilmu balaghah, ilmu sastra, dia kata ambatallahul baqla. Menumbuhlah oleh musim hujan tu akan sayuran. Bukan musim hujan tu yang menumbuhkan sayuran. Hakikatnya Allah Ta'ala. Tapi kita sandar tu di atas isnad majazi sahaja. Kata pinjamannya, sandaran pada sandaran kata hujan itu yang menumbuhkan sayur-sayuran. Sedangkan bukan hujan yang menumbuhkan sayuran. Sedangkan hakikatnya Allah Ta'ala. Itu isnad majazi. Cuma ini panggil isnad majazi saja. Kalau isnad hakiki, Tuhan semua. Baik, tengok. Kerana di sini, nampak tak? Sebab apa boleh kata sebagai isnad majazi? Isnad majazi ni apa? Sandaran bagi kata pinjaman. Hajar Faridah. Sebab apa? Kerana di sini diisnadkan membekas panas kepada api. Diisnadkan membekas, diisnadkan memberi kesan panas. Membekas maknanya memberi kesan. Diisnadkan, disandarkan, membekas, yakni memberi kesan panas kepada api. Satu. Dan memutus kepada pisau. Kita kata memutus dengan sebab pisau. Dan menumbuh kepada anasir. Anasir ni apa? Tulis. Iaitu sumber-sumber yang 4. Yakni tanah, air, api, angin tu. Tu anasir. Anasir yang 4. Sumber-sumber yang 4 tu. Kita duk sandar pada panas. Kepada api. Kita sandar kata memutus kepada pisau. Kita duk sandarkan. Menumbuh tu kepada sumber-sumber yang 4 apa dah? Kita cakap tumbuh ni dengan sebab tanah, air, api, angin tu. Kesemua itu yang memberi bekas. Kesemua itu, yakni kesemua yang memberi bekas. Kita kata semua tu yang memberi kesan. Dan juga segala umpamanya. Umpama semua tadi tu. Tapi kita cakap kesemua itu memberi kesan tadi tu. Bukan sekali-kali. Dengan jalan hakiki yang kita iktikadkan. Kita bukan iktikad gitu. Kita kata nasi tu memberi kenyang. Kita bukan iktikad. Kita kata ubat tu yang menyembuh. Bukan kita iktikad, kata saja isnad majazi. Walhal isnad hakikinya Tuhan yang menyembuhkan. Nampak ni masuk balaghah sastra. Lepas dia kata, bukan sekali-kali dengan jalan hakiki, bukan dengan jalan kita sandarkan dengan hakikat, dengan perkara sebenar. Yang kita iktikad. Habis itu. Walhal yang isnad hakikinya, sandaran pada hakikatnya, iaitu Allah Ta'ala. Itu dia. Baik. Habis itu. Hendaklah kita ketahui. Habis itu, titik itu tadi. Ini lain pula. Hendaklah kita ketahui bahawasanya ada juga kaul yang berkata. Kaul tu pendapat, perkataan, tulis itu.
hendaklah kita ketahui bahawasanya ada juga kaul, ada juga perkataan yang berkata dan memanggil. Memanggil ini jadi menggunakan. Dan memanggil ini dan menggunakan akan ayyan fa'ila tu, akan yaf'ala tu dengan fi'li. Ini panggilan Jadi ada panggilan kata ayyaf'ala tu dengan mana makulatul fi'li. Ada. Dia beza tak ada. Dia tak ada apa beza pun. Makulatul fi'li dengan ayyaf'ala. Ayyaf'ala tu ta'wil masdar. Ajar mana. Bila dia ta'wil masdar, dia jadi fi'lun. Tu je. Sebab tu kan fi'il mudhari' dia masuk dengan an. An tu an ta'wil masdar. Kita ngaji nahu kan. Terbaik. Dan ayyan fa'ila. Dan juga kita kata ada juga yang memanggil ayyan fa'ila tadi. Ada juga yang memanggil ayyan fa'ila tu. Panggil apa? Panggil dengan infial. Ada juga yang panggil dengan infial. Tu dia. Habis itu. Itu panggilan saja. Dah habis lah makulat 9 kita. Habis. Telah habislah bicara arat-arat yang 9. Habislah. Tapi tak khatam lagi. Nanti depan tu payah sikit ni. Depan ni payah sikit. Depan ni dia nak cerita pula hukum bagi arat. Hukum ketentuan bagi arat pula. Ni payah lepas ni. Suatu ni dia kena sebut mula-mula. Tapi dia sebut pada akhir. Sebenarnya dia kena sebut pada masalah makulatul arat. Masalah arat dulu. Masalah arat dulu dia kena sebut sepatutnya. Tapi dia tak sebut. Dia sebut kat belakang ni. Ni payah sikit. Tengok. Telah habislah, telah selesailah bicara arat-arat yang 9. Habislah. Dia bicara masalah arat 9 tu habis dah. Daripada makulatul jauhar. Lepas tu, daripada makulat jauhar. Lepas tu 9 arat. Makulatul kam, kaif. Makulatul mata, makan. Lepas tu aina. Tu. Habis itu. Kemudian, hendaklah kita ketahui bahawasanya ada beberapa hukum bagi arat itu. Jadi, hukum bagi arat tu dia ada hukum dia. Kita nak kenal arat, dia kena tahu hukum bagi arat. Masuk dalam satu kaedah. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Kita nak hukum sesuatu, nak hukum kata arat. Mesti kena tahu ciri-ciri arat tu macam mana. Far'un an tasawwurihi. Cabangan daripada menggambarkan sesuatu tadi. Kita nak kena arat, kita kena gambarkan ciri-ciri arat tu lagu mana. Macam mana dia punya ciri-ciri arat. Begitu juga apa-apa sekalipun. Kita nak kenal satu benda. Kena tahu juga benda tu apa. Ni tengok begitu juga arat. Arat tu apa dia? Kita tahu dah arat. Ta'rif dia kita tahu. Arat itu ma tahayyaza bi nafsihi. Ataupun ma qama bi ghairihi. Tapi tak apa itu ta'rif sifat. Ma qama bi ghairihi. Kita ambil arat ni ma tahayyaza bi nafsihi. Perkara yang menumpang dengan yang lainnya. Perkara yang mengambil ma tahayyaza. Perkara yang menumpang dengan perkara yang lain. Contoh kita kata biru menumpang pada penutup botol. Putih menumpang pada kertas. Hijau menumpang pada kata cili. Itu panggil arat. Itu panggil arat.
Tengok. Kemudian hendaklah kita ketahui bahawasanya ada beberapa hukum. Jadi sifat-sifat yang ketentuan. Itu panggil kata beberapa hukum. Iaitu ada beberapa hukum ini, ada beberapa sifat-sifat yang ketentuan bagi aurat itu. Ketentuan tu banyak, amat banyak. Kita kata banyak je lah. Tak cakap amat banyak. Jadi sifat ketentuan bagi aurat tu ada banyak. Mana ketentuan bagi aurat tu banyak? Ini nak kenal ciri-ciri dia. Macam mana kita nak kenal ciri-ciri aurat? Nak boleh kata aurat tu lagu mana? Setengah daripada hukum bagi aurat tu. Setengah bagi beberapa hukum bagi aurat tu. Nya tu kembali pada beberapa hukum bagi aurat. Dobel situ ajar baridah. Nya, domain tu jaga elok. Nya tu. Seseorang tanya nya tu kembali pada mana? Kalau kita ngaji cara pondok begitu Lagi dia kata apa? Tengok. Ni payah, ni tak ada payah tapi bawah tu payah sikit. Dia kata tidak beralih ia arat daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Apa tak beralih? Tulis. Tidak berpindah ia arat. La yantakilul aradu. Min mahallin ila mahallin akhar. Dalam bahasa Arab. Tidak berpindah arat daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Arat dia tak berpindah kepada tempat yang lain. Lagu mana dia tak berpindah tu? Contoh. Kita tengok buah pisang. Kita tengok buah pisang. Pada ketika dia muda, putih lagi tu, dia warna hijau. Maka apabila pada ketika dah masak, dia warna kuning. Bila dia dah lama-lama jadi kelamaan, apabila dia jadi busuk, dia jadi warna hitam. Baik. Kita tanya balik. Warna hijau tadi, mula-mula tadi. Apabila dia putih warna hijau, lepas tu dia berpindah pada kuning. Hijau tu pergi mana? Adakah hijau tu dia pergi lari ke daun kayu pokok pisang pula? Hijau tu pergi mana Haji kawan zaman? Ni istilah ilmu tauhid ni kena tahu. Ni ilmu tauhid lah ni. Hijau tu nak pergi mana? Dia lari kat pokok kayu ke? Haji kawan zaman? Tak. Tak lari. Habis tu dia pergi mana? Dia pergi dia pindah ke dia terus pergi warna kuning. Macam tu. Ngaji tauhid kena halusi. Tok Saleh selalu sebut. Ngaji tauhid dia kena halusi, arak dia kena tahu. Lepas tu orang kata nak tahqiq ilmu tauhid kena ada ilmu makulat. Kalau kata orang tu dia kata sedap ni tauhid orang ni. Kalau tak ada ilmu makulat, tak ada mantik, tak ada, dia tak masak dia kata. Tok kata dia punya tauhid tu tak apa nak masak. Masak boleh nak cerita tapi nak mendalami tak boleh. Tengok. Jadi hijau tadi nak gimana? Sebab tu kaedahnya dia tidak berpindah kepada yang lain, tempat lain. Habis tu dia akan jadi binasa aja kawan zaman. Dia hilang itu ya, binasa. Hijau tu dia tak berpindah pada pergi kat daun kayu, tidak. Bukan kata bila dia tukar warna kuning tu, hijau tu cepat-cepat lari ke hijau. Tak, bukan begitu. Cepat-cepat pergi kat daun kayu. Tak. Dia akan binasa. Dia akan jadi binasa. Lepas tu dia pindah warna kuning. Lepas tu kuning pula. Tengah masak. Bila lama, jadi busuk pula, jadi buruk. Jadi warna hitam. Habis kuning pergi mana? Kuning jadi binasa.
Kuning jadi binasa. Tengok. Dia tauhid ni, dia tak boleh kita tinggal. Walaupun kita ngaji, kita kata saya dah khatam 2, 3 buah, 5 buah ke kitab ke, tauhid. Dia punya apa? Dia punya pembicaraan tu lain-lain. Sebab tu orang ngaji kitab tauhid, dia kalau ngaji banyak lagi kitab tauhid, dia akan luah lagi ilmu tauhid dah. Kalau orang tengok masalah apa, ada satu masalah kitab lain tu jangan sebut. Contoh kita kata begini. Masalah wahdaniyat. Orang dok tahu kata kam tu kita panggil apa? Masalah kam yang ada pada wahdaniyat kita biasa dengar ada 6. Kerana ada 5. Tapi kalau ngaji halusi benar dia ada 7. Kalau halusi sungguh. Tu dalam sebut dalam kitab Taqribul Ikhwan. Tapi dia tak sebut 7 betul-betul. Kitab Taqribul Ikhwan tu dalam kitab Makulat tu dia ada dalam tu ada kitab Taqribul Ikhwan tu. InsyaAllah habis kitab ni kita sambung kitab tu terus. Tak usah ngaji kitab tauhid lain-lain, habiskan satu kitab tu dulu. Yang diskaun tu. Tu. Kitab tu jangan baca tu. Dekat masjid-masjid pun orang tak ada baca kitab Taqribul Ikhwan. Sebab dia bahasa Padani Tapi saya baca kat sini juga. Saya baca kat Masjid Damansara. Sebab Nazir dia mengaji pondok petani juga. Dia kalau orang tak biasa ngaji, payah kita tu. Tak berani orang baca. Dia kitab bahasa tu campur bahasa Siam, bahasa Patani kan. Lepas tu dia punya masalah pun rumit juga. Baik tengok. Tu yang indahnya kitab Jawi Baik, jadi nak cerita kata apa? Jadi hijau tadi tu dia akan jadi binasa. Dia tak beralih, dia tak berpindah daripada satu tempat kepada tempat lain. La yantakil arad minal mahallin ila mahallin akhar. Tu dia. Arad dia tak berpindah daripada satu tempat kepada tempat lain. Habis tu dia apa? Dia jadi binasa. Hilang itu. Kuning, hitam habis. Sebab itu kaedah. Sebab tu kita kena tahu ni arad. Hijau. Manis pada gula. Manis menumpang pada gula. Manis tu dikatakan arad. Masin pada garam. Masin dikatakan arad. Baik tengok. Itu yang pertama dia kata inilah apa? Inilah tidak beralih arad daripada satu tempat kepada tempat yang lain tu. Inilah tu rujuk pada tidak beralih ia daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Romel rujuk situ kat ini. Inilah ni dibawakan oleh kebanyakan ulama mutakallimin. Ulama mutakallimin ambil ini dah lah. Ulama mutakallimin Haji Kaum Zaman dia ambil pendapat ulama falsafah. Ni makulat ni. Lepas tu kita kata kalau orang tanya arad dia tak berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan tu bukan ilmu tauhid. Dia ilmu makulat. Tetapi ulama tauhid ambil jadikan dalil. Lepas tu kita kena ngaji ilmu makulat ni, nampak tak? Lepas tu dia kata inilah apa? Tidak beralih arad daripada satu tempat kepada tempat lain tu. Inilah tu dibawakan. Dibawakan maksudnya apa? Iaitu diberpegangkan oleh kebanyakan, ini oleh jumhur ulama mutakallimin. Siapa dia ulama mutakallimin? Yakni ulama usuluddin. Jadi ulama usuluddin dok pegang hak ni lah. Kebanyakan begitu. Bukan semua, ada kebanyakan. Dia pegang kata arad dia tak berpindah daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Nampak ada juga zaman Baik, habis itu yang pertama. Tak habis lagi tengok.
Dan berkata setengah. Ini pendapat kedua. Ini payah sikit nak tengok ni. Saya kena dobit ni. Ni payah nak nampak. Tapi ni bukan pendapat mutamat. Pendapat mutamat yang tadi. Dan berkata oleh setengah. Yang ni oleh setengah yang lain. Setengah lain tu ulama' jugalah. Dan berkata ini dan berpendapat. Dan berpendapat oleh setengah ini oleh setengah yang lain. Bahawasanya arad itu boleh beralih. Oh, arad tu boleh beralih dia kata. Sifat tu boleh beralih. Lagu mana ni? Ni kena tengok sekali lagi. Yang ni dia kata boleh beralih ni boleh berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Tu maksud kata boleh beralih. Maksud kata boleh beralih, dia kena dobit situ. Yakni berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Boleh dia kata. Lagu mana contoh? Sekali lagi tengok. Contoh dia tak ada tulis sana tu. Contoh ada depan tu ada. Ya kan? Dan tidak lazim daripada beralih. Dan tidak lazim ini tidak mesti. Dan tidak mesti, tidak lazim ini tidak mesti daripada beralih tadi. Daripada berpindah tadi tu. Bahawa bawa diri arad itu. Maksudnya dia bawa, diri ini bawa ada. Tulis. Yakni ada arad itu secara sendiri. Yakni ada arad itu secara sendiri. Tanpa ada mausuf. Yakni ada arad itu secara sendiri. Tanpa mausuf. Apa tanpa mausuf? Tanpa ada benda, zat. Dia kata arad tu boleh bawa diri sendiri. Tanpa menumpang pada zat. Tu maksud dia. Itu kata bahawa ada diri arad itu, ini ada diri arad itu ini secara sendiri. Antara dua tempat. Antara dua tempat itu. Maksud ni macam mana? Tengok, sekali lagi tengok. Jadi dia kata arad tu boleh berpindah dengan sendiri. Tanpa menumpang satu benda, dia pindah, dia tu pergi. Dia kata boleh. Lagu mana? Contoh depan tu ada dah. Tapi tak apa. Nak bagi contoh untuk guru. Waktu saya mengaji dulu, dia kata gini. Misalnya, tulis. Contohnya, misalnya, tulis kat tepi, aja kawan zaman. Misalnya, seperti telur. Seperti telur yang kita rebus. Misalnya seperti telur. Misalnya seperti telur yang kita rebus. Di dalam air yang masin. Di dalam air yang masin. Maka berjerakit. Jerakit ni, saya mengaji dulu, berjerakit ni tulis. Yang ni, maka tempias. Kalau kita orang tadi berjerakit. Mana tempias lah. Maka tempias pergi masin itu. Maka tempias pergi masin itu pada telur. Ke mana tengok ni, nak bagi tengok. Dia tak nampak. Jadi kita kata tengok. Jadi kita nak buat telur masin. Contohlah. Tapi saya tak kena kat dia. Tapi nak bagi nampak tu lah. Tapi ni nak bagi nampak. Jadi kita nak buat telur masin. Lepas tu kita pun rebus air. Kita letak air. Letak air kat bekas tu lah. Lepas tu kita ambil garam. Letak dalam air. Peringkat permulaan tu. Air tu dia jadi masin ke tak? Dia jadi masin. Siapa jadi masin macam tu? Kerana berjerakit, kerana tempias.
masin tadi, dia pergi pada air. Garam tu tak ada dah, dia kata. Tapi berjerakit maksudnya tempias masin tu pada air. Masuk dalam air. Shoo. Benda tak nampak tu. Dia pergi sendiri. Tanpa bawa mausul sekali. Dia tak bawa garam sekali. Bukan kata garam tu duduk sekali dengan air tu sekali ada duduk garam. Tak ada. Yang ada tu, yang ada pada air tu, sifat arwah tu. Arwah masin tu pergi ke air. Garam tu hancur dah. Nampak juga kat dia tu. Walaupun kata bukan pendapat mutamat tu. Apa, nanti dulu. Mana air jadi masuk Ustaz ya? Air tu masuklah. Tak, kita cerita kata gini. Peringkat permulaan. Dia garam tu, dia peringkat permulaan masin tu numpang pada garam. Tak apalah tu. Kita letak garam tu dalam air tu. Lepas tu garam hilang. Mausul tu hilang. Garam tu hilang. Garam tu mausul lah. Benda lah. Zat kita panggil. Habis masin tu pergi mana? Masin tu dia tempias, menjerakit pergi ke air. Ke air tu. Lepas tu tak apa lagi. Kita ambil telur. Letak dalam air tu. Ni benar nampak. Lama tengok. Telur tu pun jadi masin juga. Kat mana ni? Dia berjerakit juga. Telur pun jadi masin juga. Maka dikatakan arwah itu dia tak bawa mausul dia sekali. Dia pergi dengan sendiri dia. Dia tak menumpang pada air tu terus masuk pada rebut, pada telur tak. Masin tu melekat terus pada telur tadi tu. Tapi dia masih menumpang kan Ustaz? Dia menumpang lah. Dia masih menumpang. Tapi nak kata dia pergi sendiri. Iyalah. Kita nampak tu dia boleh pergi sendiri tu. Dia pergi sendiri tu. Tanpa bawa mausul. Tanpa bawa mausul. Kalau tak, kalau bawa mausul, air tu sekali dengan telur. Dia tak bawa. Kita ambil telur tu. Contoh kita ambil telur. Jadi telur masin. Air tadi mana? Air tu biar situ. Dia mausul dia tak bawa sekali. Ni pendapat yang kedua ni. Yang ni kata setengah tu kita itu. Nampak lagi Hajar Faridah? Nampak Ustaz. Nampak beritahu. Tu maksudnya. Tapi dia masih menumpang kan Ustaz? Dia masih menumpang. Dia menumpang. Nak cerita kata waktu pemindahan tu. Iyalah. Pemindahan tu nak pergi ke telur. Dia tak bawa air. Dia tak bawa garam. Dia pergi ke melekat tu. Dia bawa masin saja. Dia bawa masin saja. Tu yang sepatutnya kita maklum. Arwah dia mesti menumpang pada sifat mausul. Tiba-tiba dia tak menumpang lah. Dia tu pergi melekat tu. Tu macam mana tu? Tu. Itu yang maksud dia tu. Lepas tu dia kata. Dan tidak lazim. Tak mesti dia kata. Kenakan dia Dan tidak lazim. Tak mesti daripadanya dari beralih tu. Bahawa ada diri. Bahawa bawa diri arwah itu antara dua tempat itu. Tak mesti dia kata. Kerana. Sebab apa kata tak lazim? Dia tengok. Ilat dah. Kerana berkata ia setengah ulama. Bahawa beralih itu. Ini bahawa berpindah suatu arwah itu. Itu maksud beralih. Bahawa beralih itu. Ini bahawa berpindah suatu arwah itu. Dengan jalan jerakit. Jerakit tu apa? Tempias. Jerakit. Orang tani panggil jerakit. Duk jerakit sini. Duk jerakit sini. Macam kita lah orang demam. Berjangkit lah. Jerakit tu berjangkit dah lah. Demam tu. Jerakit. Tapi tak apalah tu benda bukan benda wujudi. Ini kita cerita benda wujudi. Kita cerita benda wujudi hak ni. Tengok. Dia akan datang dia ada cerita satu cerita, ada syarat pula. Kalau sifat nak bersifat dengan sifat boleh ke tak? Tu tak masuk lagi tu. Dia tak mau bahas tu. Itu syarat yang ketiga tu. Nak cerita ni sini dia kata mengikut kata setengah ulama beralih itu berpindah suatu arah itu dengan jalan jerakit. Apa dengan jalan jerakit? Yang tidak ditasawurkan antara. Jangan terus baca jangan sampai yang macam gini.
yang tidak ditasawurkan yang tidak ditasawurkan. Lepas tu berhenti situ. Antara misalnya. Bukan antara misalnya, tak ada. Dia gini cakap. Jelakit yang tidak ditasawurkan antara. Apa antara? Perantaraan. Dia tidak ada perantaraan. Dia pindah tu dengan tidak ada perantaraan. Apa perantaraan? Dia tidak ada perantaraan nak menumpang pada zat tu pindah gitu. Tak ada, dia kata. Tengok. Misalnya, tu. Itu maksud antara. Antara tu dengan mana perantaraan. Dia cakap mudah-mudah antara. Yang ini tidak ditasawurkan, ini tidak dibayangkan. Tidak digambarkan antara. Ini antara perantaraan. Macam mana kita pun tak dapat bayangkan macam mana dia boleh berpindah masin tadi pada telur tadi tu. Tak nampak. Dia pindah. Tok lekat pada telur. Letak telur dalam air, pup lekat. Maka tu tidak ada perantaraan. Dia kena, sepatutnya sifat arak dia kena menumpang pada zat. Waktu dia berpindah tu, dia tak menumpang pada zat, dia tak bawa zat air tu pergi ke telur. Dia pergi masin je lah pergi. Air dia tak bawa sekali, dia bawa masin je pergi melekat ke telur tu. Nampak je tuan-tuan? Contoh macam mana? Seperti suara-suara dan bau-bauan yang ada keduanya suara dan bauan tadi di angin. Ni contoh. Suara kita cakap kan. Satu. Suara tu buat pergi. Satu. Suara ni. Keluar suara tu. Sampai kat orang tu. Suara pertama ni keluar ni. Dengan suara kedua ni. Lain-lain tu dia kata. Berpindah tu. Sampai kat kita. Contoh suara saya sekarang ni kan. Saya cakap. Saya sampai kat Jurus Zaman. Suara tu berpindah. Berpindah sampai dekat Jurus Zaman. Dengar. Satu. Dan bau-bauan. Kita bau. Bau pertama tu tak sama dengan bau kedua. Mula-mula bau. Bau. Kalau dekat jauh lagi lah. Bila dah jauh, bau tu dia lain sikit, dia dah bercampur dah. Tengah-tengah berjalan tu, bau tu sampai tu, dia dah campur. Kalau orang duduk dekat, kita baru cium dekat-dekat. Bau tu nampak asli lagi. Ada zaman. Tapi kalau bau duduk jauh sana, kita bau syuuuh. Dia dah ada campur macam-macam lah dengan angin tu. Bau tu dia dah makin nak hilang dah. Nampak tak? Dia dah gitu angin dah. Angin duk ambil dah. Angin duk ambil. Dia tumpang pada angin lah. Bau tu tumpang pada angin. Tu dia. Habis itu. Ni misalnya suara bau ni dia tak apa nak nampak. Tapi boleh sikit-sikit nampak. Yang nampak tadi macam telur tadi. Telur pada rebus tadi mudah nampak. Ajar Zulina tu parti dia tengok. Tengok macam mana kata suara tu. Ni kena parti tengok. Dan bau-bauan yang ada keduanya. Jadi kita tak boleh nampak lah. Macam mana suara tu pindah tu. Dia bawa diri sendiri. Dia bawa diri sendiri. Bawa tadi tu kedua dengan angin. Pada angin. Di angin tu lah. Maksudnya apa? Yang ni suara dan bau-bauan yang ada keduanya. Yang ni yang ada kedua-dua tadi tu tulis. Yang menumpang di angin. Suara dan bau tadi tu tulis sikit. Yang ada keduanya tadi tu di angin, yang ni menumpang pada angin. Dia tumpang pada angin. Sebab tu dia pergi-pergi tu. Suara kita tu numpang pada angin sampai dekat telinga Haji. Haji Qazaman. Saya duk cakap ni. Tapi ni tak apalah. Sebab ni pun numpang pada angin kan, dia masuk dalam tap ni. Masuk. Bau. Oh, sedap bau ni. Macam ni boleh sampai bau tu bau tu. Sebab dia menumpang pada angin. Cuba angin tak ada bau. Dia menumpang pada angin. Nampak tak? Maksudnya nak cerita kata, bau tu dia bergerak sendiri.
Bukan kata bau pada tom yum tu, tengah tom yum sekali masuk sekali dekat hidung dia. Dah, Haji Zaman. Ya, betul. Bau dia bawa, nampak tak? Ya. Zaman. Nampak ni. Sebab bau tu dia berpindah. Tapi ni ikut pendapat ini lah. Dia kata bau tu, bau, asal bau ni? Bau tom yum ni. Adakah tom yum tu masuk sekali kata, oh sedap aku dah kenyang Tak kenyang. Kau terasa bau kenyang terus ni bau itu arat je. Tom yum dia tak buat pergi sekali. Tapi dia berpindah tu. Berpindah, numpang pada angin. Sampai kat kita. Waktu berpindah tu Haji Zaman. Itu kita cerita tu. Waktu berpindah tu dia bawa diri dia sendiri. Itu dia. Walhal kita maklum arat dia menumpang pada jirim. Maksudnya arat tu duduk dekat tom yum tu. Tapi waktu berpindah pada angin tu, sampai ke angin. Angin sampai ke angin tu sampai kat kita. Oh, sedap bau ni. Tu maksud dia. Nampak lagi Haji Azulina? Perhati tengok elok. Habis itu. Ni yang kedua. Habis itu kemudian kata, ni tak boleh pergi lagi dah ni. Sebab dia dapat payah Dan setengah hukum arat tadi, tidak boleh arat sama-sama arat. Ini payah juga ni. Apa kita sambung minggu depan. Ni bila nak habis dia payah sikit Ni agak-agak. Ni dalam 2 kali baca ke? 2 kali baca lagi. 2 kali baca lagi. 2 kali insya-Allah lah. Minggu depan. Ni minggu kedua 3. Minggu keempat awal bulan lah. Cuti sekolah tu khatam masa. Lepas tu kita masuk kitab takrib al-hewan ya. Takrib Iwan tak payah masuk lain lah. Rugi ambil takrib Iwan dalam tu dah ada dah Betul Ustaz. Takrib Iwan tu dia ada tempat payah tu. Masalah wadaniyat tu dia ada 7. Dia ada 7 kam. Orang selalu dengar dalam kitab Farid dan 6. Dia ada 7. Tapi 1 tu isbat pada Tuhan. 6 tu ternafi bagi Tuhan. Saya ada nanti. Saya baca tapi tak faham. Tak faham. Kita tu rare tu. Baguslah tu. Alhamdulillah. Baik, nanti kita sambung minggu depan insya-Allah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ustaz.